JIPAK juga berpandangan bahawa terdapat banyak kecelaruan tangkapan dan tahanan yang tidak mengikut undang-undang, pelanggaran peraturan hak asasi manusia dan artikel 9 dan 18 Konvensyen mengenai hak kanak-kanak dalam of global dan tindakan merampas, menahan, memisahkan dan menyembunyikan anak-anak ini daripada ibu bapa mereka. Atas sebab itu, kami JIPAK telah menyenaraikan 12 tuntutan untuk dilaksanakan oleh kerajaan dan pihak yang berkaitan. Pertama, kerajaan mesti segera memulangkan anak-anak ini kepada ibu bapa mereka kerana sejak awal lagi ia merupakan suatu kesilapan tangkapan dan kecelaruan risikan serta siasatan di pihak polis dan JKM. Kedua, kerajaan mesti mengambil tindakan tata tertib ke atas pegawai polis dan JKM yang telah melakukan kesalahan menangkap dan risikan ini. Ketiga, kerajaan mesti mengambil tindakan tata tertib ke atas pegawai JKM dan polis yang mengambil kesempatan ke atas ibu bapa yang tidak memahami undang-undang dengan memaksa, menipu atau memperdayakan mereka ini untuk menandatangani dokumen yang boleh mengakibatkan mereka didakwa di mahkamah. Keempat, kerajaan mesti segera membuat semakan kehakiman ke atas perintah lanjutan tahanan anak-anak ini kerana ada kemungkinan permohonan JKM kepada mahkamah untuk melanjutkan tahanan anak-anak ini dibuat menggunakan maklumat yang diambil secara menipu, memaksa dan memperdayakan ibu bapa anak-anak terbaik. Itu pun kalau ada perintah mahkamah lah, ya. Nanti mungkin Nizam akan hurai tentu. Kelima, kerajaan mesti segera memaklumkan ibu bapa mengenai keberadaan anak-anak mereka. Takkan sampai sekarang tak tahu anak-anak kat mana, JKM mana. Dan membenarkan mereka bertemu anak-anak mereka. Ini kena dilakukan segera. Tak boleh tangguh-tangguh dah. Sebulan lah. Ini satu kegilaan. Keenam, kerajaan mesti segera memberi akses kepada media dan kamilah JIPAK untuk melihat keadaan ibu bapa dan anak-anak yang masih ditahan di pusat tahanan JKM. Kita tak tahu apa jadi ni. Betul tak? Siapa pun tak tahu. Ibu bapa tak tahu, media tahu. Media pun tak tahu kan? Tak ada kan? So apa jadi pada anak-anak tu kita pun tak tahu. Tak ada maklumat yang telus, cuma bagi tahu numbers, tak bagi tahu keadaan, kedudukan dan sebagainya. Ketujuh, kerajaan mesti segera meminta jawatan kuasa pilihan khas hak asasi dan kesaksamaan gender parlimen memanggil dan menyiasat ketua polis negara dan ketua pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana telah melanggar artikel 9 dan 18 Konvensyen Hak Kanak-kanak dan Hak Asasi Ibu Bapa Kanak-kanak yang terlibat. Kelapan, kerajaan mesti segera menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk menyiasat pelaksanaan of global yang kelihatannya bercelaru, melangkaui skop dan melanggar undang-undang, hak asasi manusia dan artikel 9 dan 18 Konvensyen Hak Kanak-kanak. Dan perkara 51 Perlembagaan Malaysia. Dan perkara 51 Perlembagaan Malaysia. Kita tambahkan ni. Kesembilan, kerajaan mesti menyiasat latar belakang dan kredibiliti pemberi maklumat kepada polis, iaitu pukas dan wanita yang dikatakan bekas GISBH. Kita minta dedahkan kepada rakyat, dedahkan kepada media, dedahkan kepada umum. Siapa mereka, latar belakang mereka, ada kes jenayah, ada kes kerosakan akhlak ke, apa ke. Tolong dedahkan. Kita nak tahu siapa yang buat huru-hara satu Malaysia ni. Pukas dan wanita ni. Siapa mereka ni? Kesepuluh, kerajaan dan kerajaan negeri mesti menghentikan kenyataan-kenyataan yang mengarut berkaitan GISBH dan tidak bersandarkan fakta, menambah fitnah dan akhirnya akan memalukan mereka. Contohlah saya bagi semalam ada satu lawatan Exco Exco negeri kata anak-anak ini akan ditunjukkan video Daesh. Fakta mana dia pakai? Sebelum itu Ketua Polis Negara kata GISBH tak pernah bayar cukai. Tiba-tiba LSDN sahkan GISBH dah bayar cukai tahun-tahun yang sebelumnya.
So, bukankah kenyataan-kenyataan ini nampak saya macam mengarut, tak bersandarkan fakta, akhirnya memalukan jabatan polis itu sendiri, memalukan kerajaan negeri Selangor sendiri. So, kena ada stop. Dan kalau tak ada fakta, kalau tak ada hasil risikan yang betul, kalau tak ada benda yang betul, jangan cakap lah. Ini yang kita rasa makin teruk, dan persepsi dan propaganda seolah-olah cuba dipermainkan. Ke-11, di atas kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan secara tidak bertanggungjawab oleh beberapa pihak mengenai GISBH sehingga mengakibatkan ibu bapa dan anak-anak ini ditahan dan mengalami penderitaan, trauma, gangguan psikologi dan kemurungan, JIPAK menuntut Ketua Polis Negara, Pengarah JAIS dan Mufti Perlis meletakkan jawatan. Ke-12, di atas kesalahan menangkap, menahan, memisahkan anak-anak daripada ibu bapa mereka, memaksa perakuan palsu dan melanggar artikel 9 dan 18 Konvensyen Hak Kanak-Kanak, kami juga ingin menuntut agar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang bertanggungjawab juga meletakkan jawatan. Pada waktu yang sama, JIPAK juga ingin menyatakan rasa marah dan kesal terhadap Suhakam, Majlis Peguam dan Persatuan Peguam Muslim yang gagal berperanan menghalang kerajaan daripada mencabul hak asasi ibu bapa dan kanak-kanak terbabit, serta gagal bertindak pantas untuk melindungi mereka daripada sebarang bentuk kezaliman, salah guna kuasa dan penindasan.